Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وكم من قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin muslimat sidang penonton video rakaman yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah mengurniakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah taufik dan hidayah, yang dengannya lah kita semua dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita menyambung lagi pembacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Al-Alim Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini, ganjaran yang berterusan di dunia, di alam akhirat, di alam barzakh, kerana dengan manfaat daripada kitab ini berapa ramai orang yang dapat mengambil pelajaran bagaimanakah untuk menguruskan masalah hati, bagaimanakah untuk membuat latihan, memberikan latihan kepada hati, memberikan makanan kepada hati supaya hati ini bersih, hati ini dapat dibersihkan daripada kekotoran-kekotoran yang dengannya lah keluar segala kebaikan daripada anggota badan. Kita sampai kepada masih lagi dalam bab berkenaan dengan perut, iaitu anggota badan yang masuk padanya makanan-makanan zahir, makanan-makanan daripada luar untuk tubuh kita. Walaupun makanan itu, minuman yang masuk itu untuk kekuatan tubuh badan, namun status ataupun apakah sumber, apakah punca makanan itu datang, yang terhasil, ataupun apakah kandungan makanan itu sendiri akan memberi kesan kepada hati kita. Kata pengarang kitab, adapun bersangatan kenyang. Sebelum ini kita baca berkenaan dengan kesan makanan yang haram kepada seseorang, di mana antaranya doa itu tidak dimakbulkan. Doa itu tertahan daripada naik ke langit. Walaupun doa itu adalah seantara ibadah yang besar, senjata kepada orang beriman, otak kepada ibadah seseorang, namun doa itu tidak akan sampai, takkan memberi kesan kepada seseorang yang di dalam perutnya ada masuk makanan yang haram. Bukan hanya kandungan yang haram, bahkan makanan yang sumbernya haram. Walaupun makanan itu sendiri, zat makanan itu sendiri makanan yang baik, yang bagus. Pada kali ini kita akan baca apakah kesan bersangatan kenyang, ataupun makan yang banyaklah, yang lebih daripada kadar yang sepatutnya. Ini adalah perkara yang sangat umum lah, sangat umum kerana ia berlaku kepada
orang yang cukup makannya, orang yang cukup makannya, ataupun dalam keadaan rezeki yang melimpah ruah. Seperti kita lah di negara kita, tak ramai orang yang tak cukup makan. Ada orang dalam keadaan sekarang memang makin ramailah berbanding sebelum ini orang yang untuk makan pun susah. Tetapi berbanding tempat-tempat lain seperti negara-negara yang memang kurang makanannya, contoh negara Afrika, sebahagian negara Afrika yang miskin, mereka itu bukan setakat susah dari segi keperluan hidup yang lain, untuk makan dan minum pun susah. Bahkan nak dapat air bersih pun susah, sehingga air bersih itu lebih bernilai lagi daripada benda-benda yang lain lah. Untuk kita ni air bersih ni dah jadi biasa. Kita mewah dengan air dan juga makanan. Orang kita lah dalam situasi begini mungkin susah dengan sebab perkara lain, dengan sebab keperluan lain. Susah dengan sebab adanya hutang, susah dari segi permintaan, dari segi keperluan kehidupan. Yang mana orang yang kaya ataupun orang yang berada mempunyainya. Jadi apabila kita letak orang yang ada benda lah, ada kebendaan itu sebagai satu standard kebiasaan hidup, maka orang yang tak ada benda-benda yang mahal tu dikira susah. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul susah di negara-negara lain, ataupun orang yang ada sebenarnya yang memang susah untuk makan, maka itu adalah satu perkara yang kita perlu ambil berat. Oleh kerana itu kita perlulah bersyukur di atas nikmat makan minum yang agak mewah ataupun yang cukup di negara kita ini. Mudah-mudahan kita terpelihara dan terjaga daripada ujian kebuluran, kurangnya makan. Dan oleh kerana itu kita juga agak susah, ataupun sebahagian kita lah susah untuk mengurangkan makan apabila berhadapan dengan makanan-makanan yang banyak inilah. Namun begitu, kita tetap perlu mencontohi dan juga mengambil iktibar daripada orang-orang yang menjaga makan dari segi kuantiti. Maknanya sebagaimana yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, baginda tidak makan sampai kenyang. Bahkan Nabi akan makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan baginda akan makan penuh dengan baginda telah tunjukkan kepada umat apakah adab ketika makan, dan makan sebagai seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktunya baginda makan, ada waktunya Nabi makan juadah makanan yang diberikan oleh para sahabat, dan ada waktunya baginda berpuasa. Ada juga waktu yang baginda tidak berpuasa kerana tidak ada makanan, dan ada kalanya baginda akan makan bahagian makanan yang Nabi suka, seperti peha kambing, bahagian peha kambing, ataupun makanan-makanan yang lain. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW merupakan contoh tauladan kepada umat dalam segala setiap aspek, segenap keadaan hidup, segenap keadaan manusia. Bukan hanya Nabi sentiasa berpuasa ataupun sentiasa susah tidak ada makan, ada juga waktu yang baginda makan, ada makan jamuan diberikan oleh para sahabat, dan Nabi juga ada waktunya berpuasa. Kerana baginda ialah uswatun hasanah, contoh yang terbaik kepada seluruh umat, dan baginda tidak buat satu perkara pun, bahkan tidak keluar daripada lidah baginda satu perkataan pun, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Semua yang Nabi tunjukkan ataupun keseluruhan hidup Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sangat kenyang, ataupun kenyang ni lah, betul-betul kenyang ataupun kenyang sangat, yang bukanlah satu perkara yang baik. Bukanlah satu keadaan yang baik bagi orang-orang Islam, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang Islam ni, orang apatah lagi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan umat pada Rasulullah umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dalam keadaan tidak kenyang ataupun ada waktunya berpuasa. Bila berpuasa, maka perut kosonglah, berlapar. Itu adalah keadaan yang lebih baik lagi daripada kenyang. Dan makan pula, kita apabila makan, sebenarnya niat kita adalah pertama sekali perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan yang baik-baik, dan juga kita niat supaya kita ada tenaga untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Ini ada beberapa perkara yang menjadi sebab kenapa, ataupun beberapa masalah, beberapa kesan yang tidak baik kepada diri seseorang Islam, diri seseorang Muslim, dengan sebab banyak makan ataupun terlalu kenyang. Ini sebenarnya dinukilkan daripada kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, daripada kitab Minhajul Abidin, daripada kitab yang dinaqalkan daripada kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin, iaitu berkenaan dengan tasawuf. Yang pertama, apa sebab ataupun apa kesan daripada sangat kenyang, kesan daripada terlalu kenyang? Yang pertama, kerana bahasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Sebab bagi keras hati. Apabila kita sentiasa kenyang ataupun terlalu kenyang ini, maka sebenarnya kita menuruti sepenuhnya kehendak nafsu lah, nafsu makan. Sebaliknya, apabila tuntutan ataupun kehendak makan ini kita tak penuhkan, sebaliknya kita makan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka ia memadai untuk menghilangkan lapar. Jadi kalau terlalu kenyang, memang lama kelamaan hati akan menjadi keras. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Apabila perut dah kenyang, maka dia akan seolah-olah jadi satu tenaga. Bila dah kenyang tu, walaupun dah kenyang, sepatutnya boleh bertenang, tapi oleh kerana semua ini kehendak nafsu, maka dia akan menyebabkan hati ataupun badan itu nak buat perkara-perkara yang sia-sia dan perkara kejahatan. Sebab itulah di antara panduan ataupun cara bagaimana mengelakkan diri daripada melakukan perkara kemaksiatan dan kejahatan ialah dengan berpuasa, dengan melaparkan perut. Kerana berlapar itu akan menundukkan syahwat. Berlapar itu akan menundukkan nafsu dan keinginan. Seseorang yang lapar itu, walaupun nampak badan dia yang lapar, badan dia yang lemah kerana tak makan, dalam masa yang sama kehendak nafsu dia pun dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar, dan tak larat nak buat benda-benda yang akan menuruti benda-benda yang dia nak, yang nafsu nak. Yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Ini adalah satu banyak makan ni pun akan bagi kesan juga pada kebijaksanaan, pada kecerdikan, pada akal. Sebab itulah
kita lihat alim ulama, kebanyakan mereka tidak ada kisah-kisah daripada yang dinakalkan berkenaan dengan alim ulama, daripada wali Allah, bahwasanya mereka ini mengurangkan makan, sedikit makan. Ataupun kita banyak dengar kisah mereka ni berpuasa. Orang-orang soleh, orang alim, mereka banyak berpuasa. Dan puasa mereka itu memang berkaitlah dengan keadaan ataupun dengan kewibawaan orang alim yang Allah SWT kurniakan ilmu pada mereka. Mereka ini memang banyak dalam ilmu, banyak dalam urusan belajar, mengajar, banyak urusan membaca kitab, banyak urusan mengajar umat tentang ilmu agama, sehingga mereka sedikit makan. Dan dengan sebab itu juga kecerdikan itu bertambah. Kalau pelajar-pelajar terutamanya, walaupun kalau pelajar ni, kalau di zaman belajar memang beri tumpuanlah pada pembelajaran, pada muzakarah, mutalaah dan sebagainya. Sehingga ada juga sebahagian pelajar yang memang para ustaz, asatizah tidak galakkan kerap berpuasa. Tak galakkan kerap berpuasa. Sebab apa? Mungkin kalau ada yang tak biasa puasa-puasa sunat, puasa sunat maksudnya, tidak menggalakkan kerap berpuasa sunat, mungkin akan menyebabkan mengantuk dalam kelas. Jadi ada sebahagian ustaz tarbiyahnya tak apa, tak berpuasa sunat kerap sangat, tapi dalam masa yang sama makanan yang disediakan itu biasa-biasa je lah, tak terlalu banyak, tidak terlalu mewah, sekadar cukup makan dan juga menghilangkan lapar. Jadi apabila tak selalu kenyang, maka ia juga membantu kecerdasan dan kebijaksanaan. Selain daripada pilihan-pilihan makanan, memang tak dinafikan sebahagian makanan memberi kesan kepada ingatan, menambahkan ingatan, membantulah sebagai asbab. Seperti makan makanan-makanan yang manis, membantu mencerdaskan ingatan. Ataupun makanan seperti buah tamar, kismis dan sebagainya. Memang dari segi asbab lah yang memberikan kita ingatan, berikan kecerdikan, kefahaman belajar, memang pastilah hanya dari Allah Subhanahu Taala. Walaupun makan apa saja pun, jika Allah nak bagi faham, maka boleh faham. Jika Allah nak bagi kecerdikan, boleh cerdik. Kalau makan ubat pandai sekalipun, jika Allah SWT tidak izinkan faham, maka takkan faham. Tapi ini adab tentang makan, apa makanan yang patut pelajar makan, apa makanan yang tak patut pelajar makan. Dan sebenarnya dia diamalkan, sepatutnya di-applykan dalam kehidupan semua orang Islam, semua manusia, bukan hanya pelajar-pelajar saja, khususnya orang yang belajar agama lah. Kerana orang yang belajar pun, di kalangan pelajar-pelajar yang dah habis belajar, habis secara silibus tahun yang ditetapkan, tetapi pembelajaran ini ialah pembelajaran sepanjang hayat, sepanjang hidup. Untuk menjaga, contohnya menjaga hafalan Al-Quran ialah satu tanggungjawab seumur hidup. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang dipelajari, perlu diingati, dipraktikkan dan juga diamalkan, diajarkan, disampaikan untuk seluruh hidup. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah, kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan, ia akan makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Itu adalah pengalaman bagi semualah. Bila dah kenyang ataupun terlalu kenyang, maka akan datang mengantuk. Itu memang kesan yang biasa kepada badan, dan memang pengalaman yang diamalkan oleh alim ulama. Mereka sedikit makan supaya mereka tidak mengantuk dalam belajar dan mengajar. Bahkan apabila banyak makan ini, badan akan rasa berat. Bukan setakat orang yang dah memang berat badannya,
Orang yang tak berat pun bila makan banyak, lebih daripada keperluan, maka dia akan rasa badan berat. Bila badan berat, maka akan jadi susah ataupun rasa berat untuk mengerjakan ibadah. Ia menjadi sebab bagi sedikitnya ibadah. Kita lihat orang-orang alim di zaman kita pun, di tempat-tempat yang mana mereka, contohnya di tempat para habaib di Yaman, kita lihat bagaimana amalan mereka di bulan Ramadan. Bila berbuka puasa, maka makanan mereka simple saja. Kemudian dengan sebab itu ibadah mereka dapat menjalankan ibadah dengan begitu banyak sekali. Semua kalau ikutkan kuantiti amalan tu banyak sekali berbanding orang biasa. Bukan, walaupun nampak banyak, tetapi mereka dapat lakukan dengan tanpa rasa berat. Asbab lah sebagai salah satu penyebab, iaitu makan sedikit maka badan pun jadi ringan untuk beribadah. Dan memanglah kalau dah makan banyak, dah kenyang, bukan setakat amalan yang banyak. Kalau kata bulan puasa, apabila kita berbuka dengan juadah-juadah yang banyak, maka bukan setakat sembahyang tarawih, sembahyang fardu tu berasa beratnya. Kita belum lagi masuk dalam bab-bab lain seperti bab kurangnya pengetahuan tentang kelebihan-kelebihan amalan, ataupun kurangnya iman itu kurang, tak cukup untuk menolak kita untuk beribadah. Bukan masuk bab tu lagi, masuk dalam bab perut itu ada makanan yang banyak pun, fizikal kita, badan kita akan rasa berat untuk beribadah. Maka dengan sebab itu ibadah bangun, mengerjakan sembahyang, contohnya berdiri, mengerjakan solat pun jadi sedikit. Sebab apa? Sebab rasa berat. Kerana bahasanya, yang kelima, bahasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Apabila perut kita dah rasa sedap makanan, dah rasa puas makan, maka anggota badan lain pun dah tak larat nak buat ibadah. Bila rasa berat dan rasa tak larat untuk buat ibadah, maka kesedapan daripada ibadah pun dah hilang. Kita lihat bagaimana untuk panduan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala supaya mengelakkan diri daripada makan banyak. Sebab apa? Nanti bila makan banyak, ataupun bila makan banyak dan makanan pun alhamdulillah sedap-sedap, maka kita berhadapan dengan keadaan ibadah tu yang jadi tak berapa sedap. Ibadah tu tak berapa sedap. Sebab itu mereka, alim ulama, para salafus soleh, mereka kurangkan sedap-sedap pada benda dunia ini supaya mereka ada rasa sedap pada amalan-amalan agama, pada ibadah. Rasa sedap pada ibadah, rasa ringan untuk mengerjakan ibadah. Sehingga kan kita lihat kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri. Imam Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i diriwayatkan pada bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah yang sangat banyak. Dan perkara itu tidak akan mampu dilakukan apabila tidak ada rasa sedap pada ibadah. Bukan semata-mata kerana kerajinan, bukan semata-mata kerana kekuatan fizikal. Kita lihatlah, apabila seseorang yang telah ada rasa kelazatan pada ibadah, maka perkara-perkara lain tak akan menghalangnya untuk mengerjakan amal ibadah tersebut. Kalau kata orang yang memang apabila sembahyang saja rasa kesedapan sembahyang, maka bila ada kesedapan pada sembahyang, tidak heran dia akan memperbanyakkan rakaat, akan mempelbagaikan solat-solat sunat, bahkan berdiri itu dengan lama. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
di ada contohnya di kalangan sahabat, ada di kalangan para sahabat seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu diriwayatkan khatam Al-Quran di dalam satu rakaat witir. Di dalam satu rakaat witir. Jadi bagaimanakah perkara itu? Kita tak dapat memahami dengan akal ataupun dengan fikiran logik semata-mata pada zaman kita ini, ataupun dengan tahap keimanan kita pada hari ini, keimanan yang biasa. Ianya bukan satu perkara yang hanya bergantung pada masa yang biasa, pada fizikal tubuh badan yang kuat. Kalau fizikal kita kuat pun, nak dibandingkan dengan seseorang yang fizikalnya lemah, sakit, tetapi mempunyai iman, mempunyai taufik dan hidayah daripada Allah SWT untuk melakukan ibadah tersebut, di samping hatinya sangat merasai kesedapan ibadah tersebut, maka tidak samalah dua keadaan ini. Orang yang sihat pun, baik kita ambil iktibar yang sihat pun, sebelum ni kita lihat orang pergi ke masjid. Yang pergi ke masjid bukanlah kerana kekuatan badannya, bukanlah kerana kelapangan masanya, bukanlah kerana kemampuan, bukan sebab kenderaannya semata-mata, tetapi yang mengatasinya ialah kerana iman yang mendorong perbuatan, yang mendorong seseorang untuk mengerjakan ibadah kepada Allah SWT. Sampaikan yang sakit-sakit pun, yang uzur pun datang sembahyang berjemaah walaupun bertongkat. Bahkan ada yang memang tak larat langsung, nampak tak larat dah buat kerja lain. Pakcik-pakcik yang telah uzur, yang kita lihat kalau keadaan tu memang lebih nampak sesuai sembahyang kat rumah aja. Kenapa susah-susah nak datang sembahyang berjemaah di masjid? Tapi kerana iman dan juga kelazatan ibadah yang ada, maka mereka tetap menuju datang ke rumah Allah SWT. Berbeza dengan semata-mata kerana fizikal yang sihat ataupun kelapangan masa, maka pastilah apabila sakit sedikit ataupun tak larat sedikit pun menyebabkan seseorang itu takkan mampu datang ke rumah Allah. Ini zaman, dan kita berdoa kepada Allah SWT setiap hari, setiap waktu, supaya kita dilepaskan daripada wabak dan fitnah ini, dan kita kembali dapat menunaikan solat fardu, bahkan solat Jumaat secara berjemaah. Dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan taufik dan hidayah kepada yang memegang urusan agama, yang memegang urusan masyarakat rakyat, yang memegang yang menguruskan peraturan undang-undang ini, supaya diberikan taufik dan hidayah sehingga semua orang-orang Islam dapat menunaikan solat, dapat pergi ke rumah Allah, Masjid Surau, dengan seluas-luasnya, walaupun masih mengikut panduan SOP yang digariskan. Namun begitu, biarlah sesuai dengan situasi, biarlah mengutamakan rahmat Allah, mengutamakan rumah Allah. Apabila sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, apabila penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya akan dibukakan keberkatan langit dan bumi. Apabila rahmat Allah SWT diundang, maka apabila turun rahmat Allah, akan terangkatlah segala wabak, bala dan musibah. Maka dengan itu kita berdoa supaya kita bermunajat kepada Allah, beristighfar, dan juga mengakui kelemahan kita. Dengan sebab kelemahan dan juga kealpaan kita lah, masjid-masjid belum lagi dapat diimarahkan dengan keadaan yang sesuai dengan sepatutnya. Memang sepatutnya diutamakan untuk orang-orang Islam solat secara berjemaah, Jumaat dan fardu. Maka insya-Allah perkara lain akan datang. InsyaAllah musibah akan pergi. InsyaAllah rahmat akan datang.
sehingga tidak ada orang Islam yang ternafi, yang dinafikan daripada datang ke rumah Allah, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada waktu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.